Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, pada pagi hari ini yang mudah-mudahan penuh barakah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kurnia-Nya, rahmat-Nya kepada kita semua. Setelah kita menunaikan solat subuh, alhamdulillah, kita meneruskan ibadah kita dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita cuba untuk memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu ayat-ayat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu pencipta kita, pencipta seluruh alam, pencipta seluruh manusia, seluruh makhluk. Sama ada makhluk itu sendiri ingin menerima manusia itu, ingin menerima kenyataan itu atau tidak, tetapi hakikatnya semua itu, sama ada beriman atau tidak, dia itu tetaplah dicipta oleh Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat daripada Al-Quran secara ringkas sehinggalah ke ayat yang ke-281 daripada surah Al-Baqarah. Di mana ayat sebelum ini kita telah pun memperbincangkan berkenaan ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman Allah SWT tentang orang yang mengambil riba. Dan bagaimana keadaan orang itu, orang yang mengambil riba itu, sama ada telah kita bincangkan bagaimana dia di dunia dan bagaimana kelak dia di akhirat. Iaitu orang yang mengambil riba itu seakan-akan orang yang dimasuki syaitan, yang dirasuki syaitan. Jadi kita telah jelaskan perkara berikut. Kemudian Allah memberitahu bahawa Allah itu redha kepada sedekah, tetapi Allah tidak redha kepada riba. Ya, ini Allah itu menyuburkan sedekah, dan Allah tidak suka kepada riba itu sendiri, kerana riba itu sebenarnya mengurangkan. Kita telah pun memperbincangkan tentang perkara tersebut. Secara asasnya Allah telah mengisytiharkan perang kepada orang yang mengamalkan riba itu sendiri. Maka Allah memerintahkan kepada orang yang telah mengamalkan riba itu, telah mengadakan transaksi itu, supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya, kerana riba itu sebenarnya menyusahkan. Riba itu sebenarnya adalah unsur-unsur penindasan dan kezaliman. Maka sepatutnya apa yang manusia perlu buat ialah memberi kebaikan. Contoh kebaikan yang boleh diberikan adalah memberi zakat, memberi sedekah, bahkan memberi manusia supaya berhutang itu sendiri, dan memberi tempoh masa waktu yang sesuai supaya seseorang itu mampu untuk melunaskan hutang dia. Itu tujuan, itu sebenarnya peranan saudara itu Islam, itu orang Islam itu dengan orang Islam yang lain, bahkan dengan orang Islam dengan orang bukan Islam sekalipun, adalah saling tolong menolong dan saling membantu sebagai seorang manusia supaya kehidupan ini harmoni. Jadi itu galakannya adalah apa? Adalah untuk bukannya mengenakan riba hasil daripada kesusahan orang lain. Sebaliknya, berilah tempoh, bahkan lebih baik daripada itu kalau mampu, ialah menghalalkan hutang itu sendiri, menjadikan dia sebagai sedekah. Dan itu tentu saja memberi pahala ganjaran pahala yang besar kelak di akhirat.
Baik, itu secara ringkasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghalang manusia itu daripada menindas orang lain, terutama orang yang susah. Maka seterusnya kita akan terus kepada ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, iaitu ayat 282 dalam surah Al-Baqarah. Jadi hari ini kita akan bincangkan satu ayat sahaja kerana dia adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Dia adalah ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah, dan dia ayat paling panjang dalam Al-Quran, iaitu ayat 282, dan dia adalah berkaitan dengan hutang itu sendiri. Bermaksud dia ada kaitan dengan dunia, dan jangan lupa kaitan dengan dunia itu sebenarnya kalau kita buat kerosakan di dunia, maka kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan dia ada secara langsungnya dia akan ada kena-mengena dengan akhirat. Jadi ayat 282 bukan tentang puasa, bukan tentang solat, tetapi dia tentang hutang itu sendiri. Sebab kadang-kadang manusia yang soleh ini dia jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Taala bagus, tetapi awas juga jangan sampai jaga hubungan dengan Allah sahaja sehingga melupakan dengan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah baik tip-top, tetapi hubungan dengan manusia itu dia menzalimi orang lain, maka dia tetap akan mendapat pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka Allah ceritakan berkenaan hutang ni kerana hutang inilah manusia tertindas, kerana hutang ini boleh menyebabkan manusia ini berpecah dan bergaduh dan sebagainya. Maka Allah letakkan ayat tentang hutang ni, dan bahkan ayat ni ada ayat paling panjang dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita akan memperbincangkan dia. Dan berkenaan dengan hukum fiqh itu tidaklah kita lanjutkan, cuma kita akan baca sahajalah, dan kita cuma akan cuba ambil pengajaran lah, pelajaran apa yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat ini. Dan untuk tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat nak tahu lebih lanjut tentang ayat hutang ini berkenaan bagaimana dalam mazhab Syafi'i dan sebagainya, maka yang tu tuan-tuan kena rujuk kepada orang yang pakar dalam masalah hukum hakam lah. Apa yang kita sedang cuba lakukan ni hanyalah proses tadabbur ringkas, iaitu untuk kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran itu, supaya bila kita dengar ayat Quran ni, at least kita tahu ayat ni dalam Quran. Sekurang-kurang kita tahu bahawa ada peringatan kepada Allah SWT daripada Allah SWT tentang hutang itu sendiri, iaitu Allah menggalakkan supaya menulis mencatat tentang hutang itu, mencatat berkenaan hutang itu, walaupun dia sedikit ataupun walaupun dia banyak ataupun sedikit. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada ayat ini insya-Allah. Daripada ayat 282 ni kita akan baca sedikit demi sedikit insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita telah jelaskan bila Allah kata beriman, ini amanu ni maksudnya adalah orang-orang yang percaya. Jika benar kalian percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika benar kalian percaya kepada adanya malaikat yang mencatat amalan, jika benar kalian percaya kepada hari akhirat, hari pembalasan, maka kalian kena buat apa? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Jadi jika kalian benar-benar percaya, jika kamu benar-benar percaya dengan Al-Quran, percaya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengaku sebagai kalian pejuang sunnah dan sebagainya, kalian mengaku sebagai kalian yang ada ahli Quran, kalian mengaku bahawa kalian ini adalah orang Islam, maka Allah kata apabila kamu menjalankan suatu urusan tentang yang berkaitan dengan bidainin, dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa tertentu, ila ajali musamma, sebab hutang tu ada tempoh dia, faktubuh, maka Allah SWT kata tulislah. Itu lihat. Jadi sebelum ni kita dah lihat ayat-ayat sebelum kita sampai kepada ayat tentang perintah ataupun cadangan daripada Allah SWT, saranan oleh Allah SWT, pesanan oleh Allah SWT, wasiat oleh Allah SWT supaya orang yang berhutang itu apabila menjalankan satu urusan hutang piutang, maka orang yang berhutang itu dia mesti menulis hutang yang diberikan kepada dia. Jadi kita lihat sebelum sampai kepada ayat ini, kita telah pun melewati ayat-ayat yang lain
Di mana ayat-ayat ini datang, ayat 282 ini datang setelah adanya anjuran tentang bersedekah dan berinfak. Iaitu pada perkara tersebut ada pada ayat 271 hinggalah 274. Kemudian disusuli pula dengan larangan melakukan transaksi riba. Jadi ada larangan untuk jangan melakukan transaksi riba. Ayat 275 hingga 279. Sehinggalah sampai kepada ayat 280, iaitu memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu ataupun menyekahkan sebahagian atau semua hutang tersebut. Halalkan sahaja. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga peringkat ayat tersebut memberi perlindungan kepada orang yang susah, ataupun bila kita katakan orang yang berhutang itu sendiri. Jadi kita dapat lihat pada ayat 282, kita dapat lihat bahawa Allah bukan sahaja melindungi orang yang berhutang, tetapi Allah juga melindungi orang yang memberi hutang. Jadi adil. Jadi bukan sahaja kalau kita kata dalam istilah ekonomi saksi zaman moden, kita kata customer is always right. Tak semestinya sebenarnya dalam Islam tidak begitu. Bukan pengguna bukan selalunya betul. Kalau pengguna itu menipu, maka dia tak betul lah. Jadi bukan semua, Islam tidak begitu. Islam menjaga kedua-dua hak, sama ada hak penjual itu dan juga hak pembeli. Dan dalam kes ini hak orang yang memberi hutang dan juga orang yang diberi hutang dan orang yang memberi hutang. Kedua-dua hak itu Allah SWT jaga supaya tidak ada kezaliman langsung. Itu kata Islam itu adil, wasati. Wasatiyah itu maksudnya dia adil. Dia sentiasa dalam timbangan neraca yang penuh dengan keadilan. Jadi bukan menjaga hak satu-satu pihak sahaja. Sebab tu Allah SWT bukan saja jaga hak lelaki, malah Allah SWT juga jaga hak wanita. Jadi kedua-dua hak itu dijaga. Allah menjaga hak semua orang. Jadi tidak ada kezaliman langsung yang dibenarkan dalam Islam itu sendiri. Maka dalam ayat ni Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Bila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis berkenaan hutang itu dan masa dia, tempoh bila nak bayar, semua itu perlulah ditulis dengan jelaslah supaya tidak ada penipuan di kemudian hari. Ya, Allah tidak mahu nanti berkelahi. Manusia itu pada asasnya adalah bersaudara, tapi akhirnya berkelahi. Dua perkara yang timbul apabila hutang itu tidak tulis, maka orang yang memberi hutang itu boleh menipu. Dia kata sebenarnya kau hutang aku 2,000 bukan 1,000. Aku ingat 1,000 je. Tak 2,000. Jadi dah ada penindasan. Ataupun orang yang diberi hutang tu yang menipu. Dia kata aku pinjam 500 je tu. Aku ingat 5,000 lah, 500 je. Dia kata dia boleh menipu. Jadi akhir menyebabnya akan ada orang yang tertindas. Maka di sini Allah SWT kata senang cerita tu tulis, catat. Bila catat itu nanti dia dah tak ada dah. Saya siap-siap zaman sekarang pun saya saksikan kalau orang berhutang tu dia bank tu di mana-mana dia mesti ada sign, dia mesti ada black and white. Jadi begitu juga kalau kita hutang dengan keluarga ke siapa pun kita tulislah supaya ada peringatan, supaya tidak ada tidak ada perkelahian lah di selepas itu daripada ahli waris dan sebagainya. Mungkin kita antara dua orang kita okey, tapi dengan ahli waris pula ada masalah, meninggal pula orang yang kita beri hutang tu, maka ada masalah pula di kemudian hari. Maka Allah SWT kata maka kena tulis. Bermakna kena ada surat perjanjian. Jadi mesti ada black and white. Dari sini kita dapat lihat bahawa hukum Islam itu bukanlah hukum yang kuno, bukan hukum yang kata tak ada low class, yang tidak ada catat dan sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau kita dapat lihat asasnya dari sini, maka dia diguna pada zaman moden ini pun secara meluas. Maksudnya kita kata bukanlah hukum hakam dalam Al-Quran itu hukum hakam yang barbarian dan sebagainya, yang kuno, yang purba dan sebagainya. Bahkan dia sebenarnya adalah sangat-sangat moden jika kita mahu melihat dia. Jadi maka Allah kata orang yang beriman kena lihat perkara ini secara penting, kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ambil perhatian, maka dia akan menyebabkan masalah di
di kemudian hari. Sebab kalau tak tulis nanti takut lupa pula, ataupun ada orang yang buat lupa pula. Ataupun salah orang yang berhutang atau yang memberi hutang pun mati pula, nanti ada masalah pula nanti dengan ahli waris dan sebagainya. Sebab tu Rasulullah SAW dia bersabda berkenaan hutang ni, kata baginda, man akhaza amwalan nas man akhaza amwalan nas yuridu adaaha azallahu anhu wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahullah. Allah kata barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni dia berhutang dengan niat untuk bayar dia semula, maka Allah SWT akan tunaikan dia untuknya. Allah akan menunaikan dia untuknya. Jadi bila kita berhutang ni, kita mesti ada niat untuk bayar. Sebab Rasulullah kata barang siapa yang ambil harta manusia, yakni dia hutang dengan niat untuk bayar semula, maka Allah akan tunaikan dia untuknya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni dia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa bayar balik, maka Allah akan membinasakan dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Benar, ada lagi berkenaan dengan hutang ni, sebab tu Allah suruh tulis, sebab ada ancaman dia. Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibn Majah, ayyuma rajulin yadainu dainan wa huwa majmu'un an la yuwaffihi iyyahu laqillaha sariqan. Siapa yang berhutang lalu dia niat tak mau lunaskan dia, tak mau selesaikan dia, maka dia akan bertemu dengan Allah, yakni pada hari akhirat sebagai seorang pencuri. Dia telah ambil harta orang sama seperti tanpa hak lah, sama seperti orang yang mencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi bab hutang ni bukan perkara yang boleh remehkan macam tu saja, sebab sampaikan ada hadis sampai orang yang mati syahid ni, tidak ada yang menghalangkan dia daripada syurga. Allah akan ampunkan dosa dia. Tetapi Rasulullah SAW sabda, nafsul mu'mini mu'alliqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sampai ke Rasulullah dia takkan solatkan jenazah orang yang mati yang ada hutang sehingga dia selesaikan hutang itu. Itu antara pentingnya berkenaan hutang ini. Tetapi siapa yang dia ambil tindakan oleh Allah SWT ini, orang yang memang dia awal-awal lagi tidak mahu menyelesaikan hutang dia. Bukan orang yang susah, bukan orang yang tak mampu. Orang yang susah tak mampu ni seperti mana ayat yang kita telah katakan sebelum ini, orang yang memberi hutang tu dia ada tanggungjawab untuk apa? Ada tanggungjawab untuk bagi tempoh. Bahkan kalau orang yang memberi hutang tu mampu, dia kena buat apa? Dia boleh buat apa? Dia digalakkan untuk menghalalkan perkara tersebut. Jadi tapi ini untuk orang yang mampu. Dia saja melengah-lengahkan, dia saja tak nak bayar padahal dia mampu, maka ada ancaman terhadap orang macam ni. Jadi kita dapat lihat keadilan itu dalam Islam. Allah melindungi orang yang berhutang, dan Allah melindungi juga orang yang memberi hutang. Wallahu a'lam. Jadi kita lanjutkan pada ayat yang panjang ini. Allah SWT melanjutkan dalam ayat ini Allah SWT kata, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi apa yang perlu dilakukan? Allah SWT berfirman, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang beri tempoh hingga suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu tulis keratan daripada ayat tadi, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Jadi Allah bagi panduan, bila dah menulis, bukanlah menulis untuk niat menipu, untuk mengurangkan hutang ataupun melebihkan hutang bagi orang yang memberi hutang. Orang yang berhutang dia tulis kurang ke, dia hutang 5,000 dia kata 500 je, dia hutang 5,000 dia kata 4,500 je ke, misal 4,000 sahaja. Ataupun orang yang memberi hutang pula dia tulis lebih daripada sepatutnya, maka nak tulis kena tulis dengan adil. Dan tentu saja tidak ada transaksi riba. Pinjam 5,000 kena bayar 10,000 ke. Pinjam kena 5,000 kamu kena beli
something ke, kan ada syarat-syarat yang menyusahkan, yang tiba-tiba yang tidak ketahui ke, dan sebagainya. Saja nak menyusah-nyusahkan. Nak hutang boleh, tapi macam-macam lah benda-benda yang pelik-pelik yang dia tetapkan. Jadi sebenarnya tidak boleh, jangan, dia punya istilah ni adalah jangan ada tujuan untuk menyusahkan. Tujuan untuk menyusahkan sama ada mana-mana pihak, sama ada yang memberi hutang atau yang diberi hutang. Jadi Allah kata wal yaktub bainakum katibun bil adl. Apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar. Itu yang Allah SWT nyatakan. Kemudian Allah kata falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil, dan janganlah seseorang enggan menulis. Enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan padanya. Jadi Allah kata, sekali lagi kita ulang, falyaktub wal yumli lilladhi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu. Minta maaf belum sampai ayat tu. Jadi Allah kata wala ya'ba katibun. Wala ya'ba katibun bermakna dan janganlah seorang penulis tu enggan menulis. Jadi tadi Allah kata wal yaktub bainakum katibun bi adil, hendaklah kamu menulis dengan adil. Kemudian Allah kata wala ya'ba. Wala ya'ba di sini bermaksud janganlah kamu enggan, janganlah dia tu enggan. Wala ya'ba katibun untuk menulis, an ayyaktabu untuk menulisnya, janganlah penulis itu enggan untuk menulisnya. Kama 'allamahullah, seperti mana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Maksud di sini, kalau kita lihat di sini bahawa apabila seorang itu dia boleh menulis, dia ada kemampuan untuk menulis, kemampuan untuk membantu, maka seorang yang diminta untuk menulis, kalau orang yang berhutang atau yang diberi hutang dia tak mampu tulis sendiri, maka dia nak lantik orang lain menulis, maka dia kena dengan rela hati memenuhi hajat orang tersebut. Sebagaimana Allah kata, sebagaimana Allah telah pun mengajar mereka menulis, maka gunakanlah kebolehan menulis itu. Allah dah bagi satu nikmat menulis, maka gunakannya untuk kebaikan. Jadi kita dapat lihat apa saja yang Allah ajar kepada kita, sebenarnya apa yang kita dapat ni bukan datang daripada kita. Semua tu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya kekuatan melainkan yang datang daripada Allah SWT. Kekuatan itu adalah kekuatan Allah SWT. Kalau kita pandai ke apa, kita pandai menulis dan sebagainya, maka dia adalah satu tanggungjawab yang perlu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nak keluar topik sedikit, misal kita pandai menaik dan sebagainya, kita boleh tarik perhatian manusia, jangan kita tulis suatu perkara misalnya di media sosial, benda yang menyebabkan kita akan dapat masalah kelak di akhirat. Benda yang menyakitkan hati orang, yang viral, banyak orang like, itu kan kita suka kan perkara-perkara tersebut. Benda-benda yang sensasi menyebabkan orang Islam gaduh sama sendiri kan kita suka. Maka kita tulis dalam Facebook, kita tulis dalam media sosial, dalam Instagram, kita upload dan sebagainya. Maka kita menyebabkan perkelahian. Maka sebenarnya itu adalah perkara yang tidak baik. Sepatutnya setelah Allah ajarkan kita kemahiran, Allah ajar kita pandai guna internet dan sebagainya, Allah beri kita kepandaian tersebut, ia sepatutnya perlu digunakan, wajib digunakan atas perkara yang kebaikan. Seperti mana yang Allah telah beri ajarkan di sini, kamu dah diajar untuk menulis, maka kamu jangan enggan untuk menulis. Tolong tulis tentang hutang tu. Segala nikmat yang Allah telah berikan, termasuklah nikmat pandai menulis ni, kalian kena gunakan untuk kebaikan. Jadi ini sebenarnya ayat yang ajar kepada kita, kalau kita ada kelebihan oleh Allah SWT, maka kita kena gunakan untuk kebaikan sejagat. Kita kena gunakan untuk kebaikan manusia seluruhnya. Bukan sahaja dalam perkara menulis ni. Perkara menulis ni asas dalam ayat ni lah. Tetapi dalam keadaan kita pandai mengajar, kita je yang pandai mengajar. Kita boleh mengajar, tahu sikit-sikit pasal Quran. Kita tahu sikit-sikit mengajar pasal Quran, ajar. Semampu je.
Tapi kita kena jujur lah, cakap lah setakat ini sajalah yang saya mampu, nak sekadar nak mengajar, mengenal huruf tu boleh lah. Tapi kalau nak tahu lebih lagi ke, nak kena tahu makhraj huruf yang lebih lanjut, kena berguru yang lain. Tapi asas-asas tu saya boleh lah ajar sikit-sikit sebagai nak bagi semangat orang kata. Sebagai yang kata nak, dia malu nak pergi mengajar orang yang terror-terror ni, dia pergi kat kita dulu, orang yang kurang-kurang terror ni. Supaya apa? Supaya dia bila dah dapat semangat, dia boleh pergi ke masjid ke mana ke, pergi cari guru-guru yang lebih hebat. Maka kita ada sedikit kemahiran, ajar. Kita pandai bertukang, kita tolong orang. Kita pandai mengubat dan sebagainya, kita buka klinik dan sebagainya. Dan semua apa sahaja kelebihan kita ada, jangan kita sorok. Sebab itu adalah tanggungjawab yang Allah telah berikan kepada kita, anugerah yang Allah telah berikan, dan setiap anugerah itu adalah tanggungjawab. Jadi kita dapat lihat bahawa di sini Allah kata wal yaktub bainakum katibun bi'adil, hendaklah penulis itu menulis dengan adil, wala ya'ba katibun, jangan kamu enggan untuk menulisnya, penulis itu enggan untuk menulisnya, kama 'allamahullah, seperti mana telah Allah mengajar kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan, falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi alhaq. Kemudian Allah kata falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi alhaq. Oleh itu hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu membacakannya dan menyebutkannya. Jadi Allah kata, oleh itu hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan, yang ini isi surat hutang itu dengan jelas. Jadi imla bermaksud baca supaya boleh ditulis. Wal yumlilil tu kan. Jadi Allah kata baca supaya boleh tulis. Yang kena tulis adalah orang yang berhutang lah, selalunya. Sebab apa? Dia sendiri tahu berapa nak hutang dan sebagainya lah. Itu antara panduan dia. Yang pentingnya yang apabila menulis itu perlulah betul. Jangan tulis perkara yang palsu. Begitu. Kerana Allah kata apa? Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia kurangkan suatu pun dari hutang tu. Maknanya orang yang berhutang tu dia tulis tentang hutang dia semua, dan dia jangan kurangkan walau sedikit. Walau satu sen pun jangan dia keluarkan. Soalkan orang yang nak beri hutang tu halalkan, itu perkara yang lain. Tetapi soal asal dia, pokok dia berapa yang dihutang tu, dia mesti tulis. Jadi kita dapat lihat bahawa daripada huraian ayat-ayat ni kita dapat lihat bahawa first Allah kata mesti ada mesti tulis. First itu mesti tulis. Pertama, bila ada hutang piutang mesti tulis. Kedua, perlu ada seorang penulis. Ketiga, janganlah seorang tu penulis tu enggan menulis tentang hutang tu. Jika orang yang berhutang tu dia tak pandai menulis, dia nak lantik orang lain wakil untuk dia, orang tu kena tolong dia. Jangan kata ni remeh, dia tak payah pun tak apa. Tak boleh gitu. Dia kena tolong. Sebab dia dah diberi anugerah pandai menulis, nikmat pandai menulis, maka dia perlu berkongsi, membantu orang lain dengan kemampuan yang dia ada. Jadi dan dia juga ada tentang kewajipan orang yang bersangkutan, iaitu orang dia mesti merancanakan, dia mesti tulis detail tentang apa hutang-hutang yang dia ada. So Allah kata wa yattaqillah, takwalah kepada Allah Tuhan, wala yabkhas minhu syai'a, jangan dia kurangkan sesuatu pun daripada hutang dia. Yang ini takut pada Allah SWT. Ini ada peringatan kepada siapa? Peringatan kepada orang yang berhutang, termasuk penulis, wakil kepada orang yang berhutang tu. Dia kena tulis dengan tepat, jangan tulis lebih, jangan tulis kurang. Jangan tulis kurang atau lebih walaupun sikit pun, kerana kalau tulis sedikit dia penganiayaan terhadap pemberi hutang, kalau tulis lebih dia penganiayaan kepada penerima hutang. So penulis ni mungkin datang daripada pihak yang menyebelah pemiutang ataupun dia menyebelah kepada penghutang. Jadi dia tak boleh. Dia mungkin datang daripada pihak pemiutang atau dia mungkin datang daripada pihak penghutang. Kalau bank yang sediakan surat tu siapa? Yang memberi hutang tu sedia. So orang yang memberi hutang tu dia tak boleh, orang yang menulis tentang hutang tu daripada pihak pemberi hutang, maka dia tak bolehlah saja-saja tambah pula. Jadi akan menganiaya orang yang berhutang. Begitulah sebaliknya. Maka jangan ada salah seorang pun dianiayakan. So
ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Yattaqillah. Hendaklah dia itu bertakwa kepada Allah. Itu daripada konsep daripada surah Al-Baqarah ni, daripada awal lagi semua ialah takwa. Nabi kata takwa huna. Takwa itu di sini. Ada dalam dada kita. Hati yang baik akan menatijahkan suatu perkara yang baik. Dia akan buat suatu perkara yang baik. Kalau hati yang rosak, niatnya hanya untuk mengaut keuntungan semata-mata, maka dia akan menyebabkan kerosakan kepada orang lain. Itu. Jadi Allah kata takwa kepada Allah. Tak apa takwa, saya ringkas. Sebenarnya telah kita jelaskan sebelum ini, ikut segala perintah Allah SWT dan jauhilah larangan dia. Antara perintah Allah ialah tulis dengan adil. Larangan Allah ialah jangan menipu dalam menulis. Jadi takwa kepada Allah. Ingat Allah SWT itu sentiasa merhatikan keadaan kita. Jadi Allah kata yattaqillaha rabbahu, takwalah kepada Tuhannya, wala yabkhas minhu syai'a, jangan kurangkan walaupun sedikit daripada hutang tersebut. Kemudian Allah lanjutkan. Nah, ini lengkap sekali panduan yang Allah SWT bagi tahu kepada kita. Jadi kita baca terus. Fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Jadi Allah kata jika orang yang berhutang tu bodoh, minta maaf, atau lemah, atau dia sendiri tak dapat nak sebut, dia tak mampu nak sebut, maka hendaklah disebut oleh walinya dengan adil. Wali siapa? Wali yang adil lah, wali yang benar. Jadi kalau ada antara tiga sebab di atas, apa yang Allah kata, dia tu bodoh, dia tu lemah, atau dia tak mampu nak buat tulis sendiri, tak mampu nak sebut sendiri tentang hutang dia. Sebagai contoh, mungkin penerima hutang tu adalah orang yatim misalnya. Maka penjaga dia lah yang kena bertanggungjawab. Safih di sini maksudnya orang yang tak pandai urus harta dia sendiri. Mungkin kerana masih kecil lagi, kerana maksud dia masih kanak-kanak dan sebagainya, kerana kurang akalnya. Dalam hal seperti ini, maka orang yang mahkamah sebenarnya boleh pegang hartanya. Dan boleh bagi belanja bila perlu sahaja. Ini antara yang boleh dikatakanlah. Dhaif pula adalah anak kecil yang belum muaiz, atau orang tua yang telah lemah ingatan, ataupun yang tak mampu orang yang bisu ke gagap dan sebagainya lah. Itu antaranya. Tetapi secara asas Allah kata jika orang yang berhutang tu bodoh atau lemah, atau dia sendiri tak dapat hendak menyebut, maka hendaklah disebut oleh walinya. Mesti ada orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan tentang perkara hutang ni, tentang menulis tentang hutang ni. Kemudian setelah ada perkara tersebut, Allah kata kena ada apa pula? Kena wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki daripada kalangan kamu. Jadi bila selalunya bila ada hutang ini, yang paling bagus ialah mesti ada apa? Mesti ada saksi. Jadi saksi sini Allah kata apa? Allah kata syahidaini. Mesti ada syahidaini, maksudnya 2 orang lelaki. Wa tashhidu syahidaini. Mesti ada 2 orang saksi. Maksud saksi ni adalah orang yang betul-betul dikenallah kejujuran dia. Orang yang memang adil, orang yang memang dah biasa buat perkara ni. Jadi dia Allah kata 2 orang lelaki. Jadi berkenaan dengan, kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan perempuan nak tahu lebih lanjut berkenaan hukum hakam, berkenaan macam mana mazhab Syafi'i dan lainnya, pandangan-pandangan yang berbeza misalnya, yang itu tuan-tuan boleh rujuk kepada yang lebih pakar lah. Tetapi apa yang kita lihat daripada dalam Quran ni setakat ini sahaja. Panduan asas ni mesti ada 2 orang lelaki. Sama ada dia wajib atau tidak, atau ada yang mengatakan bahawa dia adalah panduan, maka itu terbuka kepada perbincangan. Tetapi apa yang Al-Quran anjurkan itu adalah yang baik lah. Maka itu adalah yang baik. Maka Allah kata watashhidu syahidaini mir rijalikum. Maka hendaklah kalian bersaksi, ada saksi 2 orang. 2 orang lelaki. Kemudian Allah SWT lanjutkan,
fa in lam yakuna rajulain. Sebentar ya tuan-tuan. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma. Jadi Allah SWT kata tadi wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki daripada kalangan kamu. Jadi saksi tu kita kena kata kena adil lah. Walaupun Allah tak tulis tapi kena adil. Dan daripada segi fiqh pun misalnya ada pandangan kata kalau boleh je saksi tu dia ambil daripada kalangan bukan muslim pun asalkan dia boleh dipercayai. Jadi Allah kata lagi fa in lam yakuna rajulaini, kemudian kalau tak ada 2 orang saksi, fa in lam yakunu rajulaini farajulun wa imra'atan. Ada kurang-kurangnya kena ada apa? Kena ada seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Mimman tardawna minasy syuhada. Dan dari orang-orang yang kamu setuju untuk mencari saksi. Jadi maksudnya bila cari pergi sana pergi sini WhatsApp dan sebagainya tak jumpalah tak jumpa 2 orang lelaki yang sanggup nak jadi saksi, maka bolehlah guna seorang lelaki dan 2 orang perempuan sebagai saksi. Maknanya kena ada lelaki juga, sekurang-kurangnya seorang, dan saksi itu hendaklah yang boleh dipercayai oleh kedua-dua pihak. Jadi kalau kita lihat sini, kalau orang nak timbulkan, sengaja nak timbul cari pasal lah, kita kata nak cari kelemahan Islam, sengaja nak cari, kita boleh anggap ada orang saja nak kontroversikan, dia saja dengan ayat-ayat Allah ni sengaja. Jadi dia boleh guna hujah bahawa Islam tu tak adil kat wanita. Dia kata, mereka kata dua wanita baru sama dengan satu lelaki. Ini rendahkan martabat wanita. Ini kata-kata orang yang sengaja nak, yang dia sendiri memang tak percaya kepada perintah Allah SWT, saranan oleh Allah SWT. Kalau kita nak kata Islam itu tidak adil, kenapa Islam tetap membabitkan wanita dalam transaksi ini? Sedangkan kita tahu pada zaman Arab Jahiliyah, pada zaman Rasulullah SAW, ayat ini diturunkan bahawa misalnya orang Arab itu, orang Arab musyrikin misalnya di Mekah misalnya, mereka itu ketika itu meletakkan wanita itu tempat yang terendah sekali dalam masyarakat mereka. Tapi apabila Nabi itu, ayat ini diturunkan, Surah Al-Baqarah turun dari Madinah, apabila Nabi telah ada negara dia sendiri, kita dapat lihat ayat Quran ini turun mengangkat martabat wanita itu. Dia ada haknya, tempatnya dalam kalangan masyarakat. Kalau tidak, Allah boleh kata sahaja, kalau tak ada 2 lelaki, seorang lelaki pun dah cukup. Tapi kenapa Allah kata kalau tak ada 2 orang lelaki, mesti ada 2 orang wanita? Maksudnya tak cukup dengan satu lelaki. Kalau Allah nak kata, kalau nak kata menindas, kalau nak kata hak tu tak boleh diberi wanita, cukuplah satu lelaki. Tapi satu lelaki tak boleh. Allah kata mesti kurang-kurang ada orang lain juga bersama dengan seorang lelaki tu. Tak boleh seorang lelaki je. Sebab nanti takut seorang lelaki tu terlupa ke, atau dia ada niat untuk buat jahat ke, nak menipu ke dan sebagainya, maka kena ada orang wanita. Dan kalau kita katakan bahawa logik juga, sebab wanita tu kita lihat boleh kita kata lebih jujur lah. Kalau kita kata macam itulah secara keseluruhannya. Jadi kita dapat lihat bahawa tetaplah Islam itu mengangkat martabat wanita tu. Jadi kenapa kalau kita nak lihat pada keadaan, misalnya kita nak lihat keadaan masa tu, kalau kita lihat zaman sekarang pun sama lebih kurang. Misalnya kata, kenapa perempuan tu mesti dua orang? Kenapa tak cukup seorang perempuan, seorang lelaki? Kalau kita lihat kan, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang ayat ini, kalau kita zaman-zaman saya sekolah, saya ingat kalau masa pergi tandas lah misalnya, masa zaman sekolah, tak kira sekolah rendah ke sekolah menengah pun, selalu orang lelaki kalau dia nak pergi seorang, dia pergi je seorang toilet. Tapi orang perempuan mesti dia nak pergi 2. Dia mesti selalunya kebanyakan masanya mesti dia berdua. Sifat dia macam tu. Dia mesti ada kawan dia kena keluar sekali. Dan kita kena lihat pada zaman ni,
pada zaman di mana orang-orang perempuan ketika itu tidak melibatkan diri secara meluas dalam transaksi perkara ini, dan Islam tidak membebankan wanita untuk melakukan perkara tersebut. Islam tidak menghalang. Itu beza ya tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita kena faham betul-betul. Misalnya berkenaan bekerja, misalnya Islam tidak menghalang, tapi Islam tidak mewajibkan perempuan untuk melakukan perkara tersebut. Itu adalah satu perlindungan yang hebat daripada Islam itu sendiri, untuk tidak membebankan perempuan, wanita ini dengan perkara ini. Melainkan dia sendiri yang hendak melibatkan diri mereka, tapi tidak dipertanggungjawabkan. Jadi soal hutang piutang ke apa, terutama pada zaman Rasulullah SAW, dia tidak diberatkan kepada wanita ini, maka soal ni bukanlah perkara yang biasa. Dia nak fikir pasal keluarga lagi, suami lagi, anak-anak lagi, tiba-tiba nak cerita pasal benda ni. Kadang-kadang orang perempuan tu tak nak melibatkan dia pun perkara ni, menusahkan kepala dia nak mikir pula. Jadi kena ada dua orang supaya beban itu tidaklah tertanggung oleh seorang sahaja. Takut dia terlupa ke apa, nanti dia balik dengan hal anak-anak dan sebagainya, dia terlupa, maka perlu ada dua orang. Jadi ini bukan soal merendahkan, ini sebenarnya adalah tidak mahu memberi beban yang lebih kepada wanita ni. Dia stres ke apa, nak pula kalau tiba-tiba dalam keadaan masa tu dia tengah mengandung ke dan sebagainya, apa dia ada masalah yang lain, keluarga apa semua, tiba-tiba dia kena ambil perkara yang berat pula. Jadi Allah tidak mewajibkan wanita untuk melakukan perkara tersebut. Jadi ayat ni tentang berhutang ni, dia berkait dengan tentang wanita ni seorang ni, dia berkait dengan kena dua orang ni berkait dengan tentang hutang dan transaksi perniagaan saja. Kena faham konteks ayat. Jadi tak nak menyusahkan golongan wanita tu lebih-lebih. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ayat ni sebagai irsyadi sahaja. Ayat ni sebagai panduan sahaja. Pendapat ni mengatakan kena tengok keadaan semasa juga. Kalau zaman sekarang dia dah tak sama dengan zaman dahulu, mungkin ada perempuan lebih mahir daripada lelaki dalam hal transaksi perniagaan, maka kita tidak gunakan hukum Allah ini sebagai saranan saja dengan ketat sangat. Ya Allah, Allahu a'lam. Apapun secara asasnya Allah kata seorang lelaki, dua orang perempuan. Itu tujuannya adalah tidak membebankan wanita itu sendiri dalam hal yang melibatkan harta dan hutang piutang, sebab tanggungjawab berhutang semua ni, tanggungjawab memberi nafkah semua ni adalah berkait dengan orang lelaki lah. Dia wajib untuk dia menjaga hal makan pakai isteri, anak-anak semua. Jadi yang hutang sebenarnya dia lah yang hutang kan. Jadi berkait dengan hutang ni sepatutnya lebih kepada lelaki, itulah tanggungjawabnya. Ini bukan soal lemah akal dan sebagainya. Ini adalah soal tidak mewajibkan perkara ini, menyusahkan wanita. Sepatutnya orang yang mengaku bahawa golongan yang mempertahankan wanita, sepatutnya dia kena baca ayat ni dengan jernih, bahawa inilah Islam tidak memberi beban yang tidak sepatutnya kepada wanita. Beban itu diberikan kepada orang lelaki. Bab lain pula wanita lebih pula. Bab lain ada bab ini lelaki lebih dan sebagainya. Tetapi ini tidak menghalang wanita untuk terlibat. Zaman kita orang terlibat dengan bank dan sebagainya, kewangan dan sebagainya, hebat pun wanita tersebut. Tetapi ini cuma sebagai seperti mana ada satu pandangan, ini adalah sebagai panduan sahaja. Wallahu a'lam. Baik. Satu kali kita lihat dalam tafsir Misbah, dia kata dia tidak bersetuju kalau ada pandangan yang mengatakan bahawa ini adalah kerana wanita ni lemah akal dan sebagainya. Kerana ada hadis yang lebih kurang menjuruskan ke arah itu, tetapi kita kena faham berkenaan hadis itu, tuan-tuan kena kaji betul-betul, dia ada penjelasannya. Jadi di sini Allah SWT menurut pengarang tafsir Al-Misbah, dia kata Al-Quran dan Sunnah ni dia atur pembahagian kerja seperti mana kita kata tadi, antara wanita dan suami, wanita dan lelaki, suami dan isteri. Jadi secara asasnya suami dia ada tugas cari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal untuk menyediakan kecukupan untuk nafkah anak dan isteri. Sedangkan tugas utama wanita itu adalah membina rumah tangga, dia beri perhatian bagi pertumbuhan fizikal, perkembangan jiwa anak-anaknya. Jadi itu antara asas je lah. Namun perlu dicatat bahawa pembahagian kerja itu tidaklah ketat macam tu. Dia tak jarang pun isteri para sahabat Nabi pun dia kerja cari nafkah juga kerana suaminya tak mampu sepenuhnya. Dan tak sedikit pula kan suami yang melakukan aktiviti di rumah dia, mendidik anak-anak dia.
Apa yang di sini seperti mana kita katakan tadi, ini cuma sebagai kebiasaan di dalam masyarakat. Islam tidak membebankan wanita itu berlebihan, melainkan mereka sendiri rela hati untuk melibatkan diri. Sebab tu dalam Quran tu dia nak wanita dia bagi perhatian kepada rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia akan melahirkan orang-orang yang hebat lah daripada anak-anak yang dia didik itu. Sebab lelaki kerana didik dia kasar dan sebagainya, wanita itu lebih lemah lembut, maka dia memberi kesan yang emosi yang lebih baik kepada anak-anak itu sendiri. Wallahu alam. Jadi ini bukan berkaitan dengan kekurangan intelektual dan sebagainya, tetapi dia adalah kerana atas dasar pemeliharaan Islam itu sendiri kepada wanita itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi kita lanjutkan. Wa tashhidu syahidaini min rijalikum. Jadi kena ada saksi antara saksi dua orang lelaki. Fa illam yakuna rajulain, jika tak ada dua lelaki, fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkir ihdahuma al-ukhra. Jadi Allah SWT kata, seperti mana kita katakan tadi, kemudian kalau tak ada dua orang saksi lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan daripada orang-orang yang kamu setujui untuk menjadi saksi. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Supaya jika seorang yang lupa tu dari seorang-seorang saksi yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh seorang yang lain. Kalau seorang saksi lupa, maka boleh ingatkan kepada manusia yang lain, kepada orang yang lain. Jadi kita dapat lihat bahawa ini tidak membebankan. Kalau dia seorang kena fikir-fikir balik dengan masalah keluarga lah, apa lagi nak kena urus, dan ini dia jadi lupa pula. Jadi menyebabkan dia terbeban. Terbeban itu akan mendatangkan emosi, stres dan sebagainya, akhirnya menyebabkan keluarga menjadi pincang. Jadi kita dapat lihat bahawa Islam lihat perkara-perkara ini. Islam tak larang orang perempuan untuk bekerja seperti mana lelaki. Tapi Islam tidak mahu rumah tangga tu jadi runtuh pula kerana kita nak bekerja, kerana semata-mata hendak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semata-mata kerana itu, maka bukanlah fokus Islam itu begitu. Bukan begitu. Sebab macam mana pun orang lelaki dia tak sama pun dengan orang perempuan. Orang lelaki dia tak boleh. Dia tidak ada waktu rehat dia. Dia tak ada haid. Dia tidak mengandung dan sebagainya. Maka perempuan tetap berbeza. Dia ada waktu haid, dia ada waktu dia mengandung, ada waktu dia tak boleh bekerja. Misalnya dia melahirkan anak, dia ada waktu pantang dan sebagainya. Maka macam mana pun dia tetap tidak sama. Jadi Islam bukan hendak merendahkan wanita, tapi Islam meletakkan wanita itu betul pada tempat dia. Bukan maksud menghalang, tidak. Tetapi melindungi wanita itu. Jadi antaranya lah tidak membebankan, tak boleh dia nak fikir seorang-seorang. Allah kata wala ya'ba syuhada'u idza minta maaf sebelum itu. Jadi Allah kata jika seorang saksi itu lupa, maka seorang lagi boleh ingatkan. Maka dia tak bebankan wanita itu berlebihan. Tapi still masih lagi melibatkan wanita itu dalam transaksi ni, dalam proses hutang piutang ni. Proses menulis ni Allah tidak menidakkan langsung kemampuan wanita. Allah letak mereka sama seperti lelaki juga. Sedangkan pada zaman itu, kalau khususnya di Mekah misalnya, Arab musyrikin mereka tak bagi, kebanyakan mereka tidak beri kehebatan wanita ke taraf itu. Mereka letak wanita itu di bawah orang lelaki, bahkan lebih teruk lagi. Maka kita lihat ada di antara mereka yang bunuh anak-anak perempuan mereka. Mereka tak suka ada anak-anak perempuan. Sebab bagi mereka orang lelaki yang perlu buat yang akan berperang dan sebagainya. Tapi kita dapat lihat dalam keadaan masyarakat itu, Islam menceritakan bahawa wanita juga ada peranan. Peranannya itu menjadi saksi dalam hutang itu sendiri. Kemudian Allah kata wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Di mana kalau dia dipanggil jadi saksi, jangan pula enggan pula. Dia kata aku perempuan, aku tak boleh buat benda ni lah. Jangan pula macam tu. Dia ada dua orang perempuan. Kalau dia memang ada kemampuan, dia memang orang yang cerdik, boleh ingat dan sebagainya, dia pun ada tahu sedikit selok-belok tentang perkara ini, maka dia kena tolong pula. Sebab jika dia tolong nanti, sebab suatu hari nanti mungkin dia pula akan memerlukan pertolongan orang lain. So hidup masyarakat ni macam tu. Hari ni kita di atas, esok kita di bawah. Jadi kalau kita ada kemampuan, kemahiran sedikit-sedikit, orang minta tolong, kita tolonglah. Jadi saksi. Cuma kena berhati-hatilah.
Macam dia zaman sekarang kan kita nak jadi penjamin hutang orang apa, kita kena lihat siapalah orang di hadapan kita. Bukan kita suka-suka macam tu sahaja. Jadi kita kena lihat. Maknanya kita nak lihat pada ayat ni maksudkan kepada orang yang kita nak jadi saksi tu, orang tu pun orang baik-baik lah. Orang yang dipercayai. Bukanlah sebarangan sahaja. Kalau tidak nanti kita pula jadi mangsa suka-suka hati jadi penjamin orang, tiba-tiba dia lari, kita pula kena bayar dia punya hutang pula. Jadi kita kena lihat siapa orang di hadapan dia. Sebab tu Allah suruh ada 2 wanita jadi saksi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak mahu ada orang mana-mana pihak tertindas atau disusahkan. Jadi Allah kata lagi, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Jangan kamu jemu pula menulis tentang hutang tu sama ada kecil ataupun besar dia. Jadi Allah kata, penulis tu kata, alah ni kecil ni tak payahlah. Tak, jangan begitu. Sebab kadang-kadang kita tahu kan, dia seorang je, mungkin zaman tu pun dia seorang je yang pandai menulis hutang. Dia tengok ramai ada orang minta tolong, asyik dia lah, dia kata ni beratus tak payahlah. So dia tak nak tulis. Maka Allah bagi peringatan dalam ayat ni. Allah kata, tulis surat hutang tu, agreement tu mesti ada, walaupun jumlah dia sedikit, walaupun jumlahnya banyak. Sebab nilai dia pada orang, setengah orang tu sikit, tapi pada kemudian hari dia mungkin boleh jadi besar. Misalnya orang yang bagi hutang sekarang, dia bagi 5,000. Masa tu dia punya perniagaan tengah, orang kata tengah hebat, tengah bagus, tengah mewah misalnya. Tiba-tiba zaman kita, zaman lah Covid ni, tiba-tiba premis pun tak boleh buka. Dan sebagainya. Jadi masa itulah dia memerlukan balik duit tu misalnya. Jadi kita katakan bahawa kecil pada masa itu boleh jadi besar pada masa akan datang. So, kita manusia diuji. Macam kita zaman sekarang, zaman COVID-19, ramai orang terhilang kerja. Sebelum ini hidup penuh mewah, misalnya jadi juruterbang dan sebagainya. Tiba-tiba dibuang kerja dan sebagainya. Terpaksa hidup sederhana. Jadi walaupun ketika tu 500 sekalipun, dalam keadaan susah, 500 itu sangat besar nilai dia. Orang yang dah biasa, yang memang dah kaya raya, tiba-tiba dia susah, tiba-tiba 5,000 ke 2,000 itu sangat bernilai. Jadi Allah kata, jangan jemu. Jangan jemu untuk tulis. Jangan rasa bosan. Walaupun sedikit. Sebab sedikit masa sekarang boleh jadi besar di kemudian hari. Allahu a'lam. Kemudian Allah kata, zalikum aqsatu 'indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Jadi Allah SWT kata, zalikum aqsatu 'indallah. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadah. Dan dia lebih mengkuatkan keterangan saksi. Wa adna alla tartabu. Dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan. Jadi apa yang Allah SWT letakkan tadi, 2 orang saksi lelaki, seorang lelaki, 2 orang perempuan dan sebagainya. Allah kata kena adil dan sebagainya. Mesti ada orang yang menulis, walaupun kecil, walaupun hutang tu kecil, walaupun hutang tu besar. Allah kata itu yang lebih terbaik. Yang lebih dekat kepada untuk tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Yang itu. Tu kita kata tadi, ada ulama mengatakan ini adalah sebagai panduan. Dan tentu sahaja panduan daripada Allah SWT itulah yang terbaik. Jadi dia akan memudahkan urusan di kemudian hari. So Allah kata, an taktubu asghiran aw kabiran ila ajali. Kena tulis walaupun kecil atau besar. Zalikum aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadah. Jadi dia akan kuatkan keterangan saksi itu. Wa adna alla tartabu. Dan dia juga hampir untuk tidak menimbulkan keraguan. Jadi kita dapat lihat bahawa keraguan itu daripada transaksi itu dia akan mengurangkan keraguan apabila ada tulis dah. Tulis tu dah cukup kuat dah. Ada saksi lagi. Jadi kita dapat lihat bahawa dia diperkuatkan. Perkara ini akan menyebabkan tidak ada keraguan urusan di kemudian hari dan tidak akan ada perbalahan.
Kerana apa? Islam itu nak apa? Islam tu nak manusia tu hidup dalam keadaan harmoni. Kita tahu bab duit ni orang sanggup berperang. Orang sanggup berkelahi. Orang sanggup berperang pun. Bahkan manusia berbunuh pun kerana hutang, kerana duit dan sebagainya. Dia akan menyebabkan kalau kita, macam kita kata awal-awal tadi, kita antara kita mungkin okey. Tak ada yang berhutang dengan yang dihutang, yang berhutang dengan memberi hutang, okey, tak ada masalah. Tapi di kemudian hari meninggal pula. Tak sempat pun nak bayar hutang. Ahli waris pula kita tak tahu macam mana perangai pula. Maka kalau tak ada black and white, tak ada saksi dan sebagainya, maka dia akan menyebabkan kesusahan di sepanjang hari. Akan menyebabkan masuk mahkamah, turun mahkamah dan sebagainya, akhirnya menyebabkan perbalahan. Jadi macam mana manusia nak konsentrate tentang nak tolong anak yatim, macam mana nak konsentrate tentang nak hantar manusia pergi belajar sains dan sebagainya, nak naikkan tamadun Islam, kalau manusia masih tidak selesai hal yang remeh-temeh ni. Hal yang kecil-kecil ni tak selesai, asyik bergaduh sahaja, asyik tulis kat Facebook lah, dalam media sosial dan berkelahi sahaja kerja kita sebab hutang ni, maka akhirnya kita tak boleh nak progress. Manusia dah maju, dah buat macam-macam teknologi dah maju, kita masih lagi tahap yang sama, iaitu tahap berkelahi sendiri. Berebut tanah lah apa dan sebagainya. Masih lagi kita tidak progress daripada apa yang sepatutnya. Macam mana kita nak fikir tentang menaikkan kembali tamadun Islam, sedangkan hal ini kita buat remeh sahaja. Itu sebenarnya yang kita perlu renungkan, peringatan buat diri saya sendiri semua. Bukan kita nak tahu pasal berkenaan detail fiqah itu sebenarnya, tapi kita lihat apa sebenarnya pengajaran yang Allah nak daripada apa yang Allah sampaikan ini. Islam memang tidak mahu ada perbalahan. Wa adna alla tabu, dan dia itu adalah dekat dengan apa? Dia lebih dekat dengan tidak menimbulkan keraguan. Kemudian Allah letak pengecualian. Ini yang menariknya bila kita lihat. Ini Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dah lama pun pergi. Tapi kita lihat pada zaman kita, ayat ini sebenarnya relevan sangat. Kita lihat kalau kita berhutang kat bank, mesti akan ada surat menyurat. Betul tak? Agreement. Maksudnya benda ni benda moden lah. Apa yang Islam cerita ni adalah benda yang moden, yang masih dipakai sampai sekarang. Tapi kita lihat pada rentetan ayat ini, Allah kata, illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruniha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum. Okey, kita ambil dulu potongan sedikit ni, sebab ni ayat dia panjang ni. Ila an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali perkara itu berkenaan dengan perniagaan tunai yang kamu jalankan, kamu edarkan sama sendiri, maka tak salah pun kalau kamu tak menulisnya. Jadi Allah kata, jadi kita dapat lihat bahawa elok sangat kalau dituliskan tentang transaksi hutang tu, melainkan yang berkaitan dengan jual beli. Macam kita pergi dekat kedai kan, kita bayar terus dapat barang tersebut. Jadi berkenaan transaksi ni tak payah tulis pun tak apa. Kalau kita lihat zaman sekarang, memang kata Islam ni merentas zaman. Memang dia datang daripada Allah SWT. Kita lihat zaman sekarang, kalau kita nak receipt pun boleh, tak nak receipt pun tak apa. Sebab kadang-kadang takkanlah kita beli satu tin air pun kita nak receipt. Membazir kertas ya, kita kata. Kadang-kadang kita pergi ke kedai, takkanlah kita nak beli kat gerai tepi jalan tu, kita beli burger, kita nak receipt juga. Jadi Islam tidak membebankan perkara tersebut. Kita dapat lihat, kita pergi ATM machine pun, sekarang dia galakkan pun untuk tidak ambil receipt pun. Sebab dia kata nak jaga supaya pokok tak dipotong untuk kertas dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat bahawa Islam itu, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran benar-benar datang daripada Allah SWT, merentas zaman. Merentas zaman. Pada zaman itu dan pada zaman mana pun kita lihat sampai sekarang pun, bab tak pernahlah berlaku. Agaknya gamaknya tak pernah berlaku lah. Kita pergi berhutang kat bank kata tak payah tulis dah hutang ni. Tak pernah. Tapi kita pergi ke ATM, kita keluar, banyak je ATM kata nak receipt ke tak nak receipt. Ataupun kita pergi ke kedai, kalau kita minta receipt kadang-kadang boleh bagi. Kadang-kadang setengah tempat pun tulis pun dekat kaunter dia, receipt hanya diberi ketika diminta. Jadi sangat selari dengan apa yang Quran
katakan ini. Kemudian Allah kata lagi wa ashhidu idza tabayatum. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Sebentar tuan-tuan. Jadi kita rujuk sebentar dalam tafsir insya-Allah. Jadi Allah SWT mengatakan bahawa apabila saksi itu diperlukan, maka janganlah seseorang itu menolak untuk jadi saksi. Dan pada ayat ini Allah kata lagi wa ashidu idza tabayatum. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli. Jadi barangkali boleh dikatakan bahawa kena juga ada saksi kalau pembelian itu jenis yang dia ada jangka panjang misalnya. Misalnya ada pembelian yang bayar sekarang dan barang dia hantar lambat lagi. Ni kerana penjual tu dia dah dapat duit tapi pembeli belum dapat lagi. Maka kalau tak ada saksi nanti kita tak tahu barang tu dapat atau tidak. Maka zaman sekarang resip bayaran tu boleh jadi sebagai saksi lah. Kalau pada zaman itu mungkin ada orang jadi saksi. Misalnya dia beli barang sekarang, duit dah bagi dah, tapi barang belum dapat lagi, mesti ada orang lain untuk melihat kepada saksi peniaga tu. Biasanya bila dia tak dapat barang tu, orang tu akan jadi saksi mengatakan bahawa hari tu dah ada perjanjian dan sebagainya. Zaman sekarang mungkin tak perlukan perkara tersebut, tetapi kita dah hantar dalam misalnya kat online shopping kan, benda tu dah ada rekod dan sebagainya, maka kita boleh laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib jika barang tu tak sampai dan sebagainya. Itu antara dia. Jadi Allah kata lagi wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dia makna jangan bahayakan tulis. Jangan marah mereka, jangan susahkan mereka. Juga maksud kalau boleh bagi upahlah kepada orang yang jadi saksi dia. Dan jangan marah mereka jangan marah mereka ni untuk apa, ugut mereka ni, jangan bagi tahu kebenaran. Maksudnya kamu jangan cuba-cuba nak jadi saksi, kamu jangan cuba-cuba nak bagi tahu perkara sebenarnya misalnya. Jadi perkara tersebut jangan dilakukan kepada saksi. Saksi itu tak boleh diugut. Saksi itu dia boleh nyatakan apa sahaja yang benar. Janganlah satu orang yang memberi hutang atau yang berhutang tu dia kata, jangan bagi tahu lah bab ni. Kalau kau bagi tahu kat bab ni, nanti aku bagi tahu, aku akan ancam keluarga kamu dan sebagainya. Janganlah saksi itu pula dibahayakan atau disusahkan. Ataupun bincang dengan baik. Maknanya saksi ni dia datang jauh-jauh misalnya, dia naik Grab dan sebagainya, naik teksi dan sebagainya, maka mungkin ada upah dia, ada upah untuk dia yang terlibat menjadi saksi. Jadi kena bincanglah berapa yang sesuai. Yang penting pokok dia, yang penghutang dengan pemiutang tu tidak dizalimi, dan orang yang saksi yang menjadi saksi itu juga tidak juga dizalimi. Maksudnya dipergunakan begitu sahaja pun tak boleh juga. Kita sebagai manusia mesti lihat kepada kesusahan-kesusahan orang yang menjadi saksi juga. Itu kena bincang baik-baik. Kemudian Allah kata lagi wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Dan kalau kamu melakukan apa yang larang itu, maka sungguh yang demikian adalah perbuatan fasik, yang ini dahaka kepada kamu. Jadi kalau kamu tak buat, maksudnya kalau kita tak buat apa yang Allah arahkan tadi, dia akan dikira sebagai telah melanggar arahan Allah SWT. Contohnya kalau kamu
susahkan penulis, susah saksi seperti ugut mereka. Jangan bagi tahu perkara yang sebenar. Oh, senih hutang 5,000, kamu jangan cakap 5,000, kamu cakap 10,000, paksa dia, ugut dia. Ingat tak dulu aku pernah tolong kamu dan sebenarnya kamu kena tipu untuk aku semua. Maka perkara tersebut kena jawab dengan Allah SWT nanti. Waktu lihat kan, Islam ni sangat adil sekali. Allah bukan sahaja jaga penghutang, Allah jaga juga orang yang jadi saksi, orang yang jadi penulis. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang sangat vulnerable, sangat boleh disalahgunakan, dianiaya. Saya kita upah, kita bayar dia pula, aku bagi kau banyak ni, kau kena tipu. Kita pula pengaruh dia buat benda jahat pula. Jadi Allah kata wattaqullah, takwalah kepada Allah. Jadi asas yang paling penting adalah takwa. Sebab dia ada dalam hati kita. Nabi kan kata takwa huda. Jadi bila kita ada takwa, kita tahu bahawa kita ikut segala perintah Allah SWT, kita jauh segala larangan, kita tahu Allah sentiasa lihat kita, maka kita buat apa sahaja jadi mudah. Semua hukum hakam Allah SWT ni kita kata senang saja untuk kita sebab kita rela untuk buka hati kita tentang Islam ini. Semua hukum cara dah beri. Tapi kalau takwa tak ada, maka dia tak boleh jalan. Kita ragu, kenapa dua saksi perempuan? Kenapa kita kena banyak persoalkan? Dan kita kata, kenapa kena tulis lah? Tak payah tulis lah. Kita mempersoalkan apa yang Allah katakan. Sedangkan Allah SWT itu lebih bijak daripada kita. Allah tu maha bijak. Allah tu maha berhikmat. Allah tahu apa yang di hadapan kita, di belakang kita. Allah tahu apa yang akan berlaku di kemudian hari kalau kamu tak buat apa seperti mana yang Allah kata. Sebab tu Allah kata, wa yu'allimukumullah. Dan ingatlah Allah mengajar kamu. Allah ajar kita supaya apa? Menguruskan tentang hutang ni. Allah menguruskan tentang perkara-perkara yang melibatkan hutang piutang ni. Bermaksud Allah nak kita hidup dalam keadaan harmoni. Tak boleh menyebabkan manusia mana-mana pihak rugi. Tapi malangnya kalau kita tak lihat, kita tak dabur ayat-ayat Allah SWT ni, maka kita tak dapat lihat beauty of Islam tu. Kita tak dapat lihat kecantikan yang Allah SWT hendak ajar kepada kita. Kita lihat panjangnya ayat ni. Tak apalah. Skip lah. Apalah, baca sekali lalu je lah. Tapi kita tak cuba mengambil pengajaran daripada apa yang Allah SWT hendak tunjukkan tu kan kepada kita. Kalau sedikit sebelum kita lanjutkan lagi. Kalau Buya Hamka rahimahullah ta'ala, dia kata berkenaan, hendaklah kamu mengadakan saksi jika kamu berjual beli. Beliau membawa pandangan di beliau. Dia kata, ini pun untuk menjaga jangan sampai setelah selesai akad jual beli, ada di antara kedua pihak yang merasa dirugikan. Apalagi terhadap barang-barang yang besar, tanah, rumah, ni dia. Kereta, kapal dan sebagainya. Misalnya si pembeli dirugikan dengan mutu barang yang dia beli, atau si pembeli dirugikan dengan nilai pembayaran yang tidak cukup. Dalam perniagaan yang telah maju sebagai sekarang, orang menentukan harga barang pada barang yang dikedaikan sehingga penipuan dapat dihindari sedapat mungkin. Apatah lagi orang sudah sampai kepada ilmu pengetahuan ekonomi bahawasanya kejujuran berniaga adalah modal yang paling kuat bagi si penjual. Adanya penipuan menjatuhkan nama kedai, nama syarikat orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi perkara yang melibatkan besar, misalnya beli rumah, dia kata dia kata kenderaan, misal rumah pun Buya Hamka kata kena ada saksi lah, biasanya macam tu kan. Jadi beli yang benda-benda yang mahal, benda-benda yang besar tu kena ada saksi. Itu akan menjamin. Baik, itu antaranya lah kalau kita nak ambil sedikit. Jadi Allah kata wa yu'allimukumullah. Itu cara Islam ajar. Wallahu bikulli syai'in alim. Itu cara Allah ajar kepada kita. Kalau kita tadabbur betul-betul, kita akan dapat lihat kecantikan Islam itu. Islam bukan cerita mengenai solat, puasa sahaja. Islam bercerita berkenaan dengan hubungan antara masyarakat, dan dia juga membawa kepada akhirat sebenarnya. Betul cara kita bermuamalat di dunia ini, maka dia akan memberi kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Salah cara kita zalim orang semua, akhirnya dia akan membawa kita derita kelak di akhirat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah sentiasa mengetahui akan setiap sesuatu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu kalau kita menipu dalam transaksi sesama manusia. Allah tahu kalau kita zalim. Allah dah pesan, dia tahu. Kadang-kadang kita beli barang, zaman kita ada duit koyak, kita sorokkan, kita bagi kat orang. Right? Dapat kat orang tu nak beli, kedai lain tak terima pula. Kan itu menyusahkan manusia, menyusahkan orang lain. Kadang-kadang dia memang ada RM10, dia dapat RM10, dia tak tengok koyak punya duit, kedai lain tak nak terima. Jadi itu menzalimi orang lain. Dan Allah tahu
perkara tersebut dan Allah pasti akan balas kesalahan-kesalahan manusia pada orang yang, jadi orang yang dia nak selamat ni, dia bukan fikir untung dekat dunia saja, dia kena lihat negeri yang abadi yang dia akan kekal selama-lama di akhirat, maka dia kena lihat kepada keuntungan di dunia dan dia kena lihat keuntungan di akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dalam dunia, kalau orang yang menipu dia selamat, dia dapat untung. Tapi akhirat mereka akan kerugian yang amat sangat. Jadi ini sebenarnya pesanan oleh Allah SWT, wasiat daripada Allah SWT kepada kita, surat daripada Allah SWT kepada kita, supaya kita pegang perkara ini betul-betul, pasakkan betul-betul dalam hati, dalam iman kita, supaya dia menjadi takwa kepada kita, supaya kita bertakwa kepada Allah SWT dalam apa sahaja kehidupan kita. Puasa pun nak dekat ni, puasa menatijahkan takwa. Tetapi kalau dia tidak, kalau takwa itu sekadar berkata aku bertakwa, maka dia bukan takwa. Sebab takwa itu letak pada hati kita, dalam jantung hati kita, dalam dada kita, dan dia dizahirkan melalui perbuatan kita. Wallahu a'lam. Demikian kita bincangkan ayat 1, ayat ini 282 ni secara ringkas-ringkas. Kita tidaklah pergi lanjut berkenaan fiqah dia, tetapi kita lebih mengambil pelajaran apa sebenarnya Allah nak sampaikan daripada ayat ini. Antaranya ialah Allah SWT nak kita supaya supaya kita tidak berbalah, kita tidak bermusuhan, supaya hidup manusia ni harmoni. Jadi kalau kita nak lihat, kita nak ambil rumusan tentang ayat ni, kita ambil daripada tafsir Al-Munir misalnya. Dia buat rumusan tentang ayat hutang ni. Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia buat rumusan tentang ayat hutang. Dia kata beliau, rumusan yang boleh kita lihat, ambil daripada ayat hutang ni, perkara yang diperintah Allah SWT dalam ayat hutang ialah kesaksian dan catatan bertujuan untuk apa? Memelihara tautan kemesraan dan kasih sayang. Itu dia. Di samping menjaga hubungan yang baik antara manusia. Jadi macam kita katakan tadi, tujuan dia tulis ni apa? Untuk apa? Untuk menjaga hubungan yang baik. Untuk supaya manusia ni hidup harmoni. Selain itu, dia boleh mencegah dia berlakunya perselisihan yang menyebabkan keretakan hubungan. Seterusnya, dia tutup ruang kepada syaitan daripada merasuk si penghutang dari menafikan hak dan melanggar batasan syarak atau tidak berpada dengan kadar hak asal yang dipatuhi, yang sepatutnya diperolehi. So, rasukan ni bukan semestinya kerasukan macam tu. Tapi maknanya bisikan syaitan. Itu lebih bahaya daripada orang yang mengacau sekejap lepas tu dia okey. Ini dia nampak relax tapi hati dia jahat. Dia seolah-olah yang dia rasuki syaitan lah. Dia rasuki syaitan bukan semestinya macam tu. Tetapi dia rasuki syaitan yang lebih teruk ialah dia buat perkara yang jahat yang menyusahkan orang lain. Demi mencapai matlamat yang murni tersebut, syarak mengharamkan berjual beli benda-benda yang tidak dimaklumi, yang boleh mencetuskan persisihan dan persekitaran, merosakkan hubungan, menimbulkan kenekian dan penentangan. Berdasarkan sebab itu juga Allah SWT mengharamkan judi, pertaruhan dan minum arak melalui firman-Nya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Maksudnya, sungguhnya syaitan adalah maksud mahu menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Siapa yang patuh dengan tata tusila yang telah ditetapkan oleh Allah, perintah yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam segala suruhan dan larangannya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ni, dia akan dapat kebaikan agama di dunia. Kebaikan agama dan dunia. Dua-dua dia dapat. Kebaikan akhirat dia dapat, agama pun dia dapat, dunia pun dia dapat. Allah SWT berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khaira. Dan sungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran yang telah diberikan kepada mereka, tentulah demikian itu lebih baik daripada mereka. Dan kedua, kata Syekh Wahbah Zuhaili lagi, apa pengajaran kita boleh ambil daripada ayat hutang ni? Seseorang itu tidak sepatutnya berhutang melainkan dalam keadaan terdesak berbuat demikian. Ini kata beliau. Ini berpandukan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Dailaimi dan dinilai dhaif, yang ini lemah dalam kitab Firdaus Al-Akhbar daripada Aisyah. Ad-dinu hamun bil-laili wa mazallatun bin-nahar. Hutang ni mencetuskan keresahan pada waktu malam dan kehinaan pada waktu siang. Dia hadis dhaif. Dia ada dhaif tapi dia betul daripada segi makna dia. Memang hutang ni menyebabkan manusia terfikir-fikir lah. Kadang-kadang tak boleh tidur pun. Jadi ini kerana fikirannya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, sentiasa berkecamuk memikirkan bagaimana nak lunaskan hutang. Rasa rendah diri ketika bersua dengan pemberi hutang. Di samping terpaksa menjadi sasaran ungkitan disebabkan penangguhan hutang. Kadang-kadang si hutang dia belenggu dengan masalah lambakan hutang sehingga tak mampu melunaskannya.
Oleh kerana itu Nabi SAW mohon lindung daripada belenggu hutang melalui sabda baginda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'i daini wa ghalabati rijal. Ini ayat yang hadis yang kita kena hafal, doa yang kita kena hafal selalu, kita kena hayati dia. Apa Nabi ajar? Nabi ajar Allahumma inni, ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika denganmu minal hammi wal hazan, daripada kebimbangan dan juga kesedihan, wal ajzi wal kasal, daripada kelemahan dan kemalasan, wal bukhli wal jubni, daripada bakhil dan pengecut, wa dhala'i daini, daripada bebanan hutang, wa ghalabati rijal, dan daripada cengkaman kuasa orang. Jadi menurut ulama yang dimasukkan dengan bebanan hutang ialah orang yang tidak memiliki sumber perolehan bagi melunaskan hutang. Hutang itu diiktiraf dalam Islam. Jika perlu, kita sekarang nak kereta, nak rumah, perlu hutang. Sebab dia bukan kehendak lagi, dia dah jadi keperluan. Tapi kita minta Allah SWT ada kemampuan untuk melunaskan hutang. Jika si penghutang berniat baik, kata Syekh Wahbah Zuhaili, Allah SWT akan tolong dia untuk melunaskan hutang dia. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, seperti mana kita katakan tadi awal-awal, man akhaza amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhazaha yuridu itlafaha aslafahullah. Siapa yang ambil harta manusia dengan niat untuk lunaskan dia, nanti Allah akan tunaikan dia untuk dia. Allah akan mudahkan urusan dia untuk selesaikan hutang tersebut. Siapa yang mengambil harta itu dengan niat membinasakannya, nanti Allah akan binasakannya orang itu. Okey, baik. Jadi itu antaranya sebenarnya yang kita nak bincangkan hari ini. So dalam hal apa sahaja sebenarnya Islam memberi panduan. Daripada sekecil-sekecil perkara kita tahu nak masuk ke tandas pun Nabi ajar kita doa. Apatah lagi perkara yang melibatkan perkara yang besar ni berkaitan dengan hutang ni, maka jika kita berhutang pun tulislah. Jangan malas, jangan rasa bosan. Walaupun sekecil-kecil harga 20 sen pun, kalau kita kata RM5 ke RM20 ke, tulislah. Sebab dia adalah hak orang lain. Dan dia boleh membawa kita ke syurga, dan dia boleh membawa kita ke neraka kalau kita salah bawa, kalau kita menzalimi orang lain. Mungkin RM10 itu untuk kita kecil, tapi untuk setengah orang RM10 itu besar. Kerana ketika itu dia hanya ada RM10 sahaja. Kita bayangkan, sekaya mana pun kita pergi, tiba-tiba tak boleh guna. Debit card tu tak boleh guna. Ada duit banyak mana dalam bank pun tak mampu nak guna. Sebab kadang tak boleh nak pakai, tak boleh nak beli barang. Kena tinggal barang tu macam tu sahaja. Maksudnya ada masanya besar untuk kita, ada masanya nilai itu biasa-biasa saja, tapi ada masanya nilai itu di sisi manusia yang lain dia adalah sesuatu yang besar. Jadi kita jangan aniaya orang walaupun sedikit, supaya Allah SWT tidaklah menyebabkan kita ini mendatangkan dosa kepada kita. Tidaklah mengambil tindakan kita kelak di akhirat. Kalau kita bermudah-mudah sahaja dengan harta orang lain, kita tipu orang, maka akhirnya menyebabkan kita kelak di akhirat mendapat pertanggungjawaban. Kalau kita betul-betul detail, kita jaga elok-elok harta orang semua, kita tak aniaya orang, maka Allah SWT akan bagi kita ganjaran pahala, maka Allah SWT akan mudahkan urusan kita. Siapa yang mudahkan urusan manusia yang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Terutama, dan kalau orang tu menzalimi orang lain, maka kita akan tahu akan ada pertanggungjawaban yang kelak. Dan Allah tak suka kepada orang-orang yang zalim, Allah tak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Itu demikian sahaja, itu yang sebenarnya kita nak bincangkan. Asasnya adalah Allah tak mahu ada penyelesaian. Allah nak manusia itu hidup harmoni. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita, alhamdulillah, pada ayat yang sangat panjang ini. Ayat 282, ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah, ayat paling panjang dalam Al-Quran, berkenaan dengan tulislah hutang itu ketika berhutang, supaya tidak menganiaya orang-orang lain. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu. Kalau ada salah silap, ada kelemahan, saya mohon ampun daripada Allah SWT, dan saya minta maaf banyak-banyak daripada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ambil apa yang bermanfaat, tinggalkan mana yang tersalah. Mana-mana yang tersalah itu tuan-tuan tinggalkan. Tuan-tuan ambil mana yang betul sahaja. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua,
Kurang-kurang kalau ada yang baik-baik ni, tuan-tuan tolong sharekan, tuan-tuan sebarkan. Mudah-mudahan kita ada pahala kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia, dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Kalau tak ada apa, esok kita jumpa pada pagi hari. Dan kalau kita tak boleh jumpa pagi hari, insyaAllah ingat nak jumpa juga esok. Mungkin petang ke atau waktu-waktu yang lain, sebab sebelum puasa ni ingat nak jumpa juga. Nak habiskanlah surah Al-Baqarah ni, insya-Allah. Satu pertemuan lagi kita dah habis dah pertemuan kita berkenaan surah Al-Baqarah, dan minggu depan insya-Allah kita boleh mulakan surah yang baru pula. Itu semua dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan ada kebaikannya, mudah-mudahan ada pahalanya. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.